Kesan penularan pandemik COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan PKP cukup memberi kesan kepada ekonomi rakyat apabila ramai yang terjejas sumber pendapatan. Ada di antara peniaga dan usahawan terpaksa gulung tikar akibat terkesan pandemik ini dan ada juga yang kehilangan pekerjaan. Dengan pandemik yang melanda menyebabkan kita harus pelajari pelbagai norma baharu dalam menghadapi kehidupan mendatang. Ada yang bijak mengambil peluang memanfaatkan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini dengan melakukan pelbagai alternatif lain bagi menampung perbelanjaan hidup. Kini dapat kita saksikan ramai menjadi semakin kreatif menjana pendapatan dengan melakukan pelbagai kerja seperti menjalankan perniagaan di atas talian, melakukan perkhidmatan sebagai personal shopper iaitu mengambil upah membeli barangan pelanggan, menjadi runner iaitu dengan menghantar makanan rumah ke rumah dan sebagainya. Justru dalam menghadapi pandemik ini, masyarakat perlu mencari inisiatif supaya dapat terus menjana pendapatan walaupun dengan hanya berada di rumah sahaja. Namun, adakah semua mampu untuk keluar dari zon keselesaan dan bagaimana untuk kita terus menjana pendapatan di musim PKP dan di masa akan datang? Saya kira pandemik COVID-19 ini pastinya memberi kesan kepada kita semua dan mungkin ada dalam kalangan kita yang kehilangan pekerjaan. Apa yang pasti, hidup mesti diteruskan dan hari ini kami di Wanita Hari ini ingin memberi anda ilham, inspirasi dan juga cara bagaimana kita nak mencari pendapatan, mencari rezeki di waktu PKP kali ketiga ini. Fahrin, elok kalau kita perkenalkan tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Baik, hari ini kita bersama dengan tetamu-tetamu kita dalam talian. Kita bersama yang di tengah tu, okey, Profesor Madya Dr. Noraini Muhammad Tawil, Fellow Bersekutu Pusat Kepimpinan Tun Fatimah Hashim UKM. Terima kasih Doktor bersama kita pada hari ini. Terima kasih. Dan kita juga bersama dengan pasangan ini, Nur Hafizah Badrul Hisham, Muhammad Hafsyam Mat Zainal. Lebih mesra dengan Mary dan Biskut, ya? Betul, kan? Assalamualaikum. Dan Fahrin. Dan akhir sekali, ini wanita hebat ni, Yana. Betul. Hafizah Saleh. Kita tengok dia ni, sangka tak sangka beliau adalah seorang courier dan juga runner wanita. Wah. Okey, hari ini tetamu-tetamu kita semua ni nak berkongsi kisah mereka tentang bagaimana mereka menjana pendapatan dalam tempoh PKP kali ketiga ini. Okey Fahrin, elok kalau kita mulakan perbincangan kita. Baik, soalan pertama mungkin saya nak ajukan kepada Hafizah terlebih dahulu. Hafizah Saleh. Okey, sebab kita ada dua Hafizah ni kan, takut confuse pula. Dua-dua pula tu pakai tudung hitam. Hafizah Mary. Okey, Hafizah Saleh, mungkin boleh kongsikan dengan penonton semua. Sejak bila mula menjadi runner ataupun courier dan bagaimana ianya terjadi? Okey, mula-mula masa MCO yang pertama tu, saya hanya duduk rumah saja tapi terdetik untuk customer, ada satu customer untuk saya. Bagi tahu untuk saya beli barang basah untuk dia sebab dia dah anak kecil kan, nak keluar waktu tu MCO tak boleh bawa budak-budak pergi supermarket. So dari situ saya terdetik untuk buat personal shopper. Saat situ saya buat personal shopper, saya macam tonjolkan diri saya dalam Facebook, bagi tahu kawan-kawan yang mana yang susah nak keluar, dah duduk rumah saja kan. So kita tolong, niat tu mula-mula untuk menolong sahaja sebab saya tak letakkan charge terhadap customer saya. Okey. Itu lepas tu dia jadi macam jadi satu income untuk saya balik. Dan saya start untuk buat courier tu sejak barang saya stok dekat courier, dan dari situ saya cuba untuk jadi part-timer courier. Okey, jadi bermula daripada PKP yang pertama lagi ya? Ya, daripada PKP yang pertama. Wow. Okey, tak apa. Kita banyak lagi soalan nak tanya dengan courier ataupun runner wanita ni. Tapi kita nak beralih dulu kepada Hafizah, Puan Hafizah dan juga Muhammad Hafsyam. Okey. Kabarnya mereka ni, Yana, membuat pelbagai kerja, macam-macam dicubanya sampailah ke hari ini. Jadi mungkin serba ringkas pasangan ni boleh ceritakan perjalanan bagaimana anda menjana pendapatan secara kreatif dan tak putus asa ni lah. Silakan. Okey, sebelum ni saya memang start buat perniagaan mini catering. So, kita akan ambil event bawah 300 pack lah. Lepas tu disebabkan first MCO hari tu, so dah susah kan, tak boleh nak buat event apa semua.
Jadi kita orang memang decide buat packet food. So kita jual melalui jiran-jiran. So saya sangat berterima kasih lah sebab so apa saya jual je diorang akan nak beli kan. Kami Bergembira by Diskot ni beroperasi di Shah Alam. So tempatkan MCO kat sana kebanyakan student dah tak ada, dah balik rumah parents masing-masing. Jadi saya discuss dengan husband, so why not kita start business ni from home, cakap kan. Since orang pun dah ramai kenal kita, dah tahu kita punya servis macam mana, why not try. And then dia agree. So kita orang start berniaga burger tu dengan guna kaki singki je asalnya. Sampailah sekarang dah. Wow. Dan saya kira ini adalah salah satu usaha yang orang kata gigih yang dilakukan oleh pasangan ni, yang tak putus asa sebenarnya dalam mencari rezeki. Dan sebenarnya kan kita tertarik juga nak bertanya kepada Dr. Aini sendiri kan, Doktor. Kalau boleh kongsikan sebenarnya dalam keadaan sekarang ini, apa sebenarnya yang boleh dan perlu dilakukan oleh masyarakat terutamanya untuk mencari sumber pendapatan yang baharu, terutamanya buat mereka yang sudah pun kehilangan pekerjaan mereka? Baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Malaysia ya. Sebenarnya banyak sangat peluang kalau kita melihat dalam sudut yang positif. Tetapi peluang itu hilang kalau kita terus berkeluh kesah. Saya sangat teruja dengan dua hafizah di sini. Yang mana kedua-duanya bergerak untuk memberikan satu nafas baru bagi diri sendiri. Ya. Saya sebenarnya baru sahaja selesai memberikan coaching kepada 150 pelajar seluruh Malaysia berkenaan dengan National Micro Enterprise Pitching Competition. So dekat situ kita nampak ada pelbagai benda yang boleh dibuat. Sebenarnya dalam apa yang saya nak cakap, saya ingin beritahu apa yang Hafizah Korea buat. Iaitu memang ramai ibu-ibu lah terutama yang tak boleh keluar rumah ni, stuck. Tapi perlu beli barang kan. Dan juga saya melihat satu lagi about Korea adalah berkenaan dengan ibu ayah dekat kampung yang stuck dekat rumah, anak tak boleh balik tapi perlu pergi ke hospital. Misalnya kan. Itu semua adalah sumber pendapatan. Dan lihat pada hari ini saya lihat Medac membelanjakan sebanyak 11.5 bilion ya untuk memberi kepada 11.5 bilion untuk memberi kepada para usahawan dalam bentuk geran, mikrokredit dan sebagainya. Cari peluang, jangan asyik komplain. Saya percaya dua ikon yang ada di sini adalah mereka yang sangat tidak berputus asa, dan saya lihat anak muda seperti kedua-dua ni memang tak pernah berhenti. Mereka akan sentiasa cari dan cari. Hidu. Hari ini saja saya lihat InScan mengeluarkan 9 program yang boleh diikuti. Saya ada senior saya yang kehilangan pekerjaan buat ketam nipah Exact Chili Crab. Saya lihat student saya sedang buat PhD, buat dapur MW keluarkan tahu bergedil. Saya lihat berbagai orang muda yang mahu keluar daripada kemelut kesusahan dengan mencari peluang. Kita ada pensyarah dekat UMK yang ada produk yang mahukan dropshipper. Dropship adalah bisnes yang paling mudah dan paling boleh dibuat tanpa sebarang modal. Kalau Hafizah Mary tadi bermula dengan apa? Kaki singki? Kan? Kalau dropship tak perlu apa-apa. Yang penting cari ilmu. Saya selalu cakap macam ni, jangan kedekut masa sebenarnya. Jangan kedekut masa untuk cari ilmu. Okey, baik. Okey Yana, cukup menarik ya kalau kita lihat sebenarnya ramai anak-anak muda ni sebenarnya mereka kreatif, mereka sentiasa mencari peluang. Betul. Tapi yang membuatkan saya tertanya ni Yana kepada kita punya runner wanita kita ni, kan macam kita tengok tadi ada orang boleh jadi dropship, ada yang wanita-wanita ni kadang-kadang dia suka jadi duduk kat rumah je buat OOTD, jual baju dan sebagainya. Ni kita nak tahu ni yang Hafizah ni kenapa dia memilih runner sebagai cabang pendapatan tu? Okey, mula-mula sebelum MCO saya memang dah terlibat dalam jual beli COD makanan sendiri. Saya masak dan saya COD sendiri. So dari situlah saya dah pupuk minat saya. Saya minat untuk berada dalam platform ni. So dari situ saya teruskan untuk jadi runner courier, jadi runner untuk personal shopper, untuk bantu wanita-wanita ataupun keluarga yang
susah untuk keluar masa mengisi MCO ni. So dari situlah saya jadi seronok untuk buat kerja ni. Saya kira bermula dengan niat untuk membantu, seterusnya dijadikan sekarang ini profession lah. Dan saya kira juga kan Fahrin, sepanjang tempoh PKP ini dan pandemik ini secara keseluruhannya mengajar kita semua untuk mengasah bakat keusahawanan, skill keusahawanan kita sendiri tu dalam berniaga dan sebagainya. Jadi untuk pasangan Encik Hafsyam dan juga Puan Hafizah, mungkin boleh kongsikan juga. Pastinya dalam mencari rezeki ini ada banyak ujian dan cabaran yang perlu dilalui. Apatah lagi bermula daripada bisnes yang pertama, yang kedua dan kini tak tahulah berapa banyak bisnes yang sudah dilakukan. Apa sebenarnya antara cabaran yang dilalui dan bagaimana anda berdua mengatasi cabaran tu? Okey, cabaran dia banyak sebenarnya. Yalah, kadang-kadang perniagaan ni biasalah, ada pasang, ada surut, ada naik kan. Jadinya ada masa sales kita down, ada masa sales kita okey. So daripada situ saya dengan Biskut memang Biskut dah terbiasa so Biskut memang dah kita orang mindset tak apa, don't give up. Usaha, selagi boleh kita usaha, selagi boleh kita usaha. And then even my dad yang tinggal dekat Perlis pun masa MCO turun bawa bekalan ikan sebanyak 700 kilo pun saya turun padang dengan dia untuk jual. Okey. So, pergi ke merata-rata tempat and then daripada situlah kita buat connection dengan customer-customer kan. So apa-apa kita jual lepas tu kita blast dekat broadcast. So apa-apa yang saya jual diorang akan dapat notification. And then daripada situ pun kita akan dapat sale. Dan saya kira Encik Hafsyam mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan juga. Cik Hafsyam senyap je. Kita nak dengar cerita Cik Hafsyam juga ni. Saya malu sikit lah. Tapi tu ada sebab saya tanamkan tagline never give up kan. Tagline never give up tu yang buatkan macam saya takkan berhenti lah buat benda ni kan. Macam mana pun usaha juga kan. Okey, kalau kita tengok perjalanannya daripada satu perniagaan ke perniagaan yang lain dan macam-macam perniagaan. Okey, sepanjang tu apa cabaran terbesarlah untuk anda berdua? Cabaran terbesar macam so far tak terasa lagi lah cabaran terbesar, tapi ada cabaran yang kecil-kecil macam ada benda ni kita orang jual macam perfume lah contoh kan, perfume kita orang jual, so dia punya sale kejap naik, kejap orang cari, kejap orang tak nak kan. So dan tu kita nampak lah graf dia menurun. So kita rasa macam passion kita orang ni lebih kepada makanan tau. So mungkin kita orang tengok kita orang makan seronok pun kan. Kejap tu kan lagi ramai seronok nak beli makanan kan. Tapi bagus juga apa yang dikongsikan oleh anda berdua ni sebab mengkaji trend dan ikut apa yang paling mendapat demand yang tinggi. Baik, Fahrin, sebenarnya ada banyak lagi yang kita nak tanya kepada tetamu kita. Tetapi sebelum itu, kita nak tanya juga pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan. Kita dengarkan. Inisiatif dan juga idea saya untuk menjana pendapatan sepanjang tempoh PKP ini ialah saya berniaga. Perniagaan secara kecil-kecilan dan lebih berfokuskan kepada penjual makanan seperti pastry dan juga dessert. Dan di samping itu juga saya akan melakukan kelas baking dan masakan secara online. Okey, bagaimana kita nak jana pendapatan dari rumah pada waktu PKP? Okey, antaranya kita boleh jadikan hobi sebagai career. Okey, misalnya kita pandai memasak ataupun kita pandai main game dan berbakat dalam bidang-bidang tertentu, menyanyi ataupun menaris, ataupun anda boleh set up YouTube anda sendiri, kemudian buat sesuatu yang menarik minat orang ramai, kemudian jumlah tontonan tu boleh juga ditukar kepada RM1. Di situ kita boleh buat duit dengan mudah, hanya duduk di rumah, stay at home and stay safe. Cara untuk menjana pendapatan di musim PKP antaranya ialah dengan membuat bisnes online, mengambil dropship. Jadi, bila saya menjadi dropship, saya tidak perlu memegang stok dan juga mengeluarkan modal. Saya hanyalah perlu mencari customer dan juga mengambil order. Jadi antara inisiatif yang saya buat untuk menambahkan pendapatan adalah dengan berbisnes aiskrim homemade. Selain daripada saya directly approach kepada customer melalui social media, meletakkan aiskrim saya di kedai dan kedai yang akan jualkan untuk saya.
Fahrin, sebenarnya kan banyak juga idea yang dah dikongsikan oleh orang ramai tentang topik kita pada hari ini, dan saya sebenarnya kan Fahrin tertarik dengan salah satu jawapan yang diberikan. Dia kata kita perlu kenali kemampuan diri kita. Know your own forte. Apa keistimewaan dan kelebihan diri kita, dan kemudian dari keistimewaan dan kelebihan itulah kita jadikannya sebagai bisnes. Dr. Aini, mungkin Saya setuju. Mungkin doktor boleh kongsikan juga, doktor. Seberapa pentingnya untuk kita mengkaji kemampuan dan kebolehan diri kita yang akhirnya perkara ini juga yang akan membantu kita untuk menjana pendapatan. Okey, betul. Sebenarnya satu kemampuan kita, satu lagi suka. Kita suka, kita jatuh cinta nak buat benda tu. Kan? Saya suka nak sebut macam contoh, orang ni ada orang kan dia lahir-lahir dia memang pandai berbahasa tau, banyak bahasa. Saya tak tahulah kalau Fahrin pandai bahasa lain kan. Hebat, bahasa Fahrin. Cantonese ke Hokkien ke. So benda tu ada dalam diri tau, tapi kita tak tahu dan kita tak gunakannya. Sangat sayang kalau kita tak gunakanlah kemampuan diri. So ability untuk kita memahami kelebihan kita, macam Hafizah Kuria tadi kan, dia memahami diri dia daripada empathy kepada orang itu menjadi skill kepada dia. Betul. So kalau macam ramai pelajar-pelajar yang graduan tetapi tidak dapat pekerjaan, tetapi mereka ada kelebihan. Misalnya sekarang kan semua online learning, ibu ayah pun tak sanggup nak mengadap anak. Saya percaya kalau ibu-ibu yang kena mengadap anak ni, dia boleh pengsan tahu sebenarnya menghadap anak PDPR ni. So boleh tuition online. Maknanya mereka perlu ambil kesempatan dengan memahami kelebihan. Budak-budak zaman sekarang kan, remaja, ini saya cakap pasal remaja, suka sangat venture into western food. Cheesecake dan sebagainya. Contoh kan. Dan ramai peminat dia. Jadi datangkan daripada hobi kita, kemampuan kita, dan kita akan melekat sebab kita jatuhkan cinta kita. So apa-apa kita buat, kita kena jatuhkan cinta kita. Sebila kita jatuh cinta kan, kita tak akan berhenti mengejar cinta tu. Jadi kalau ada cinta, Dan doktor betul, sebenarnya doktor. kan Macam Yana. macam Fahrin, tadi kan doktor kata Fahrin pandai bahasa kan. Fahrin memang paling pandai satu bahasa ni, doktor. Bahasa cinta. Sudah bolehlah jadi doktor cinta. Ya, sikit lagi macam doktor cinta. Boleh. So daripada kita punya bakat, ilmu sedikit, besarkan, kembangkan, jatuhkan cinta tu. Maknanya doktor cuma mengatakan bahawa kita cuba cari potensi kita, kita buat apa yang kita minat dan suka, insya-Allah itu yang lebih membawa kita kepada kejayaan. Betul. Okey, baik Hafizah Rana. Ya, okey dia senyum. Okey, kita nak tanya juga sebenarnya kan menjadi seorang runner wanita ni, okey saya pasti macam Hafizah kata tadi, Hafizah suka, minat dan ada empati tu nak menolong orang. Okey, cuma sekarang ni kan apa yang Hafizah rasakan bahawa menjadi satu kelebihan Hafizah ni berbanding dengan runner-runner lain. Apa yang orang kata boleh dijadikan aset keunikan anda sebagai seorang runner tu yang perlu orang cari anda ni? Keunikan yang kelebihan saya nak kata tu pun tak tahu sebenarnya, tapi kan saya lebih kena kesian ke orang lah, senang macam ni. Contohlah katalah satu customer tu nak pakai khidmat saya. So dia sekarang ni NPO dengan gaji pun tak semua orang ada gaji, tak semua orang ada simpanan yang kekal. Okey, maksudnya simpanan yang banyak. So dari situ saya cuba selosok dengan customer, saya tanya apa yang saya boleh bantu. So yang mana saya boleh kata macam tolong dia, saya akan cuba tolong. So kalau kata macam dia perlukan saya, khidmat saya, tapi kenkangan kewangan tu menjadi punca masalah bagi dia. So saya akan cuba cara yang tersendirilah, cara saya sendiri berbanding dengan runner yang lain lah. So itulah kelebihan saya rasa lah, itu yang boleh saya ulurkan pada customer-customer saya. Dan saya kira antara kelebihan Hafizah juga adalah dengan sentiasa tersenyum. Jadi bila hantar makanan atau pembarangan tu, si penerima juga akan mendapat aura positif tu. Okey, baik. Kita nak tanya juga. Itu yang kita nak tu. Nak tanya juga kepada Encik Hafsyam dan juga Puan Hafizah. Kalau boleh kongsikan kan. Mungkin ada dalam kalangan penonton sekarang ni yang tengah clueless. Mereka tidak tahu apa yang mereka nak buat. Terutamanya apabila tak pernah langsung buat bisnes sebelum ni dan keadaan yang sangat mendesak mereka, terutamanya dalam tempoh PKP sekarang ni, untuk cuba berniaga. Mungkin ada tips yang nak dikongsikan dengan penonton-penonton kita tentang bagaimana dan apa sebenarnya perkara-perkara yang mereka perlu tahu untuk memulakan perniagaan.
Okey, kalau macam kita orang kan mau kepada food, so for starting why not macam try dulu buat paket kecil-kecil and then bagi jiran-jiran rasa and then minta pendapat diorang kan. Macam mana makanan kita apa semua, sebab bagi saya kita jual makanan ni ibarat macam kita beri makan untuk family kita sendiri tau. So makanan yang you masak tu mesti masak macam mana you makan kat rumah. Jangan nanti bila jual buah ni cair, tak cukup bahan, nanti customer lama-lama larilah. The reason why customer kami alhamdulillah still orang kata enjoy dan ibarat dia orang ketagih dengan makanan kita orang. Ini dia orang sendiri yang beri komen dia orang ketagih dengan apa yang kita orang jual, especially burger. Sebab kita orang tak kedekut portion. And then masak ibarat you masak untuk family you dekat rumah. Macam tu. Contohnya seperti laksa utara daripada kita, memang kuah tu kita buat pekat. Kita pakai betul-betul isi ikan fresh. Macam tu. So you masak, you jual dengan sama macam mana you makan kat rumah. Okey, dan Cik Afsyam, ada nak tambah Cik Afsyam? Macam doktor cakap tadi, saya suka doktor cakap tadi. Dia katanya kerana kita minat, suka, so maknanya benda tu jadi enjoy. So, bila orang seronok dengan apa yang kita buat, so mesti akan ada dapat support lagi. Orang macam burger pun saya buka kat rumah ni, first kali saya tengok, return customer. So, customer tu datang balik kan. Maknanya dia enjoy lah burger saya. Itu je. Tapi apa yang saya nampak, Cik Afsyam pemalu orangnya. Memang nampak pemalu. Okey. Betul tu. Baik, mungkin di penghujung perbincangan kita ini dan untuk merumuskan topik kita hari ini, Yana, mungkin kita bertanyakan soalan kepada Dr. Aini sendirilah. Okey, Doktor. Untuk memberikan inspirasi, idea kepada mereka di luar sana yang saya pasti ramai yang sedang buntu sekarang ni mencari cara bagaimana untuk menjana pendapatan dengan semangatnya lagi dan sebagainya. Silakan, apa nasihat yang boleh dikongsikan kepada mereka? Okey, nasihat saya ialah cari peluang. Jangan terus terperuk di bucu katil, menangis bucu katil mengenang nasib, tak. Cari peluang banyak sangat. Buka website-website yang berkaitan dan juga lihat WhatsApp yang masuk dalam phone kita tu. Dekat situ sebenarnya boleh datang idea untuk menentukan perniagaan baru, termasuk dropship kalau kita tidak ada modal. Dan Fahrin dan Yana, rakyat Malaysia sekalian, jangan kedekut masa. Ramai orang kedekut masa dia nak pergi training. Sebenarnya masa training itulah kita buat networking. Masa training lah kita dapat idea-idea baru ataupun nak memperkembangkan perniagaan kita. Itu nasihat saya lah. Jangan kedekut masa dan keluarkan sikit duit kalau perlu. Lembut cari je ilmu nasihat. Betul. Lembut je nasihat Dr. Aini kepada kita semua. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita, kepada Profesor Madya Dr. Nuraini Muhammad Tawil yang merupakan Fellow Bersekutu Pusat Kepimpinan Tun Fatimah Hashim UKM, kepada Encik Puan Nur Hafizah Badrul Hisham dan Encik Muhammad Hafsyam, juga kepada Hafizah Saleh atas perkongsian pada hari ini. Saya kira kan Fahrin, pucuk pangkalnya adalah jangan terus bersedih, yang keduanya jangan malas dan yang ketiganya kita perlu kreatif dan terus mencari peluang-peluang baru. Betul. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada semua kerana bersama dengan wanita hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Yana. Jadi kita harap topik kita pada hari ini telah memberikan terus idea dan juga semangat kepada penonton-penonton untuk tidak merasa putus asa, never give up, dan anda masih lagi boleh menjana pendapatan sepanjang PKP ini. Betul. Dan hari itu Fahrin bagi tahu saya dia nak mula bisnes vanilla milkshake. Betul kan Fahrin? Oh, ya ke? Dan ingat saya nak buat burger macam Cik Afsyam. Oh, ya ke? Okey. Baik. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Jangan ke mana-mana.